Ya Allah, apabila ku mati, apabila ku pejam mata, apabila ku meninggal dunia, apa nak berlaku di atasku lepas pada mati le kubur, ku serah ke-Mu ya Allah. Apabila nak berlaku di atasku di pada masa, aku serah kepada Engkau ya Allah. Apabila aku nak titi sirat, aku serah kepada Engkau ya Allah. Maka tepat hujung jatuhku ya Allah, nak serga ke nak dengan aku serah kepada-Mu ya Allah. Maka mudah-mudahan dengan sebab aku serah kepada Engkau ya Allah, maka ku selamat daripada segala-gala ya Allah. La kubur ku selamat, di pada masa aku selamat, titi sirat aku selamat, daripada neraka pun aku selamat ya Allah. Tu di antara Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu di antara dan ia mereka yang muwahhid, yakni yang mengesahkan Allah. Dia mengesahkan Allah Taala satu saja. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita baca semua tu. Qul kata olehmu ya Muhammad, Allahu ahad, Allah satu ya. Lepas tu Allahus samad, Allah Taala lah tempat kita tupu, Allah Taala lah tempat kita tupai, Allah Taala lah segala-galanya. Maka kita tawakal, kita serah kepada Dia seorang, maka kena dah. Tu dia ni. Allahu Rabbi, Masya Allah wa Masya Allah. Sahabat Allah, begitu indahnya, begitu bahagianya, begitu lebihnya bagi mereka yang hatinya senantiasa duduk dengan Tuhan. Allah lebih, lebih, begitu lebih, begitu indah, begitu bahagianya bagi mana-mana hamba yang hati dia tu senantiasa duduk dengan Tuhan. Hati dia tu semata-mata duduk dengan Allah Ta'ala semata-mata. Tak itu Allah begitu bahagianya. Kita orang cuma, kita orang tak bersih ni, yak gelabu, yak gelewat, macam-macam lah. Maka orang yang hati dia nak duduk dengan Tuhan, hati bersih. Sebab Allah Ta'ala ni bersih. Allah Ta'ala ni bukan cuma Allah Ta'ala ni maha suci. Allah Ta'ala ni maha suci daripada segala sifat kekurangan. Maka hati-hati yang dapat untuk mengingati Allah daripada hati-hati yang bersih. Kalau hati kita ni cemam, hati kita ni kotor ni, maka payahlah untuk kita nak mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang hati bersih, orang hati cuci, kodok dengan Tuhan. Masya Allah wa Masya Allah. Tu dia. Nah, Allah ya Rabbi ya Karim. Nah, kama dia pula wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ikut ia mereka ni akan agama Nabi Ibrahim. Dia turut agama Nabi Ibrahim. Ya agama Nabi Ibrahim, tak ada siapa dia yang membantah akan agama Nabi Ibrahim. Bahkan pakat duk dakwa kata Ibrahim tu serupa dengan agama dia. Orang Yahudi kata Ibrahim tu agama Yahudi. Orang Nasara kata Ibrahim tu agama Nasara. Walaha Nabi Ibrahim tu agama gapo Ibrahim ni? Nabi Ibrahim yang muwafakat bagi agama Islam. Ibrahim tu agama Islam. Tu Nabi Ibrahim tu. Tapi dia dakwa macam-macam. Ngakana ya tok kita saya pecah mai ko Ibrahim lah ko. Ya Nabi Ibrahim ni, dia isteri dia dua ke. Satunya Siti Sarah, yang keduanya Siti Hajar. Maka hak bertali kok daripada Siti Hajar ni ialah tubai anaknya Nabi Ismail. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ia bertali ke Nabi Ismail ni. Maka satu lagi ialah Siti Sarah. Maka Siti Sarah ni dapat melahirkan anak ialah Nabi Ishaq. Maka bertali ke Nabi Ishaq ni lah banyak di kalangan Nabi Bani Israel tu. Jadi asal orang kata yo mari ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam yo bini dua ke. Yang pertama bini dia Siti Sarah. Yang kedua Siti Hajar. Maka dengan Siti Sarah boleh anak nama Ishaq. Dengan Nabi Ibrahim, dengan Siti Hajar boleh anak ialah Nabi Ismail. Tak itu. Kama dia bertali ke Nabi Ishaq, tubiknya Nabi Musa, Nabi tu, Nabi semua, Nabi Harun, Nabi Gata tu, semua kok pasal Nabi Yakub semua tu. Nabi Yakub, Nabi gapo semua belaka tu, orang panggil Bani Israel belaka. Maka do tak lama di hujung-hujung, maka Allah Taala bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tu dia tu. Jadi Yahudi Nasara tu timur ke celah-celah tu, ya timur ke celah-celah Kamadiyah pada Nabi Ibrahim. Ya Ibrahim pada asal tu agama Islam. Belum pada Yahudi Nasara tu agama Islam dulu mari dah. Maka di celah-celah tu yang mana dibawa oleh Nabi Musa ialah agama Yahudi. Dan mana agama yang dibawa oleh Nabi Isa dikatakan agama Nasara. Ya asal agama Yahudi, agama Nasara ni betul dua. Tapi di akhir-akhir tu dia mau ubah kitab tu lah jadi rusak agama. Yahudi itu mana hidayah, agama jadi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Patu Nasara tu nusrah, pertolongan daripada Allah. Tapi apabila demo gi ke, demo gi ukar. Kitab Taurat demo gi ubah. Kitab Injil demo gi ubah. Maka di situlah punah agama orang panggil. Tak itu. Agama Yahudi ialah berpegang dengan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Agama Nasara ialah berpegang dengan kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka di situlah tak kalau dia mau ubah, dia mau gapo, jadi punah habis agama wal iazabillah. Maka di situ di hujung-hujung ni Allah Taala bakit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka dibawa kita Al-Quran yang beragama Islam. Maka tiba-tiba dia kata Islam ni tak betul, Islam ni tak benar. Hak benarnya agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Bah nak tanya, Ibrahim tu agama apa? Agama Islam. Tu agama Islam. Sebab Ibrahim tu ia muafakat dengan agama Islam. Tu dia ni. Ayat apa sebut? Inna dina indallahil Islam. Sesungguh agama yang dilaku, yang diredai, yang di sisi Allah ialah agama Islam. Allah sahabat kita ni mujur. Allah Taala pilih kita ini seorang hamba, seorang manusia yang beragama Islam. Sahabat orang tua-tua dulu Allah tak berhenti baca ni lepas maya ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil islami wal iman wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima hingga akhir. Lah ni tak ada berlaku lah ni. Jadi gaduh berlaku lah ni. Tak ada. Buat apa tak tahu. Jadi tak ada berlaku. Hak tu tak ada. Hak ni tak ada. Hak panye-panye. Nyokutek rekah habis lah ni. Hak rekah tu hingga lagi hak dak langsung tu. Hak rekah tu hingga lagi hak dak langsung. Jameh itu tu wiri hidup. Jameh itu tu wiri hidup. Lani Allahu Rabbi. Tanah hidup mana dah wiri. Reka-reka. Dulu wasabah tak ingat 100 hutang. Lani tinggal 33 dah. Ya tahu-tahu malah ngatek ya. Pandai dia jual. Buat 100 bila tak seru. Buat 33. Hak 33 tu pun lani tinggal sebelah dah ada. Wasabah sebelah hutang dah lah ni. Kan? Buat 33 baca tak seru. Dulu 100 hutang wasabah dengan tok email, dengan tok kotak, tok bila, dengan janggut dah lah kau bayar. Yang begitu tak itu. Dulu ngatok lani pada 33 hutang tu baca tak seru. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu dia tu. Ni agama Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, agama Islam. Dia dengan Nabi Ismail lah, dia buat baitillah, buat gapo. Mula-mula ada tamu ke bumi lah. Masjid baitillah yang Mekah nu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubaraka. Ilah masjid haram Mekah. Lepas tu masjid Masjid Aqsa, lepas tu Masjid Quba, lepas tu Masjid Madinatul Munawwarah. Tu dia habis situ. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan ikut ia mereka akan agama Nabi Ibrahim yang muwafaqah, yang membetuli, yang serupa bagi akan agama Islam. Tu dia. Lagi pula hanifan, cenderung daripada sekalian agama-agama kepada agama Islam. Itulah agama yang hanif, agama yang betul sungguh. Agama yang betul sungguh, yang hanifan sungguh, ialah agama mana yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka agama yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim ialah agama Islam. Sabit kita ni mujur, kita ni orang Islam. Apabila kita ni ada Islam, kita orang panggil Muslim.
Apabila kita ni ada iman, kita orang panggil mukmin. Apabila kita ni ada ihsan, kita orang panggil muhsin. Sabit agama kita ni kena wispena 3 perkara. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Sabit kita ngaji pun 3 ilmu yang kita kena belajar. Hak ni fardu ain, anak orang kena pandai. Kalau siapa dia mati tak erti 3 ilmu ni, orang tu masalah. Kalau siapa dia mati masuk lebih kubur ni, dia ada ilmu usul, ada ilmu fiqh, ada ilmu tasawuf, orang tu mati dia masya-Allah. Kalau siapa dia mati tak ada ilmu usul, tak ada ilmu fiqh, tak ada ilmu tasawuf, orang tu mati dia masalah. Pak kita nak mana masya-Allah dengan masalah? Tak serupa dua tu belah tu. Kita nak mana? Mati kita masya-Allah dengan mati kita masalah. Orang mati molek masya-Allah, masya-Allah. Orang mati tak molek masalah. Sabih hok timuh bau-bau dia mulut telefon le gapo ni ada seorang tu imam ni tengah-tengah dia semaya Jumaat. Nak sujud mati dalam semaya masya-Allah wa masya-Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisuil khatimah. Begitu baik, begitu indah, begitu comelnya saat dia mati. Allah zuhir moleknya, mudah-mudahan dia dapat diredai oleh Allah. Masya-Allah, moleknya dia mati. Tengah-tengah dia menghadap Allah, tengah-tengah dia semaya nak sujud ke Allah, tiba-tiba pergi mati, Allah Taala cabut roh dia tu pada masa tu. Orang pai mati molek masya-Allah. Tak ada dah. Yang paling mulia rupa yang Allah Taala paling berkenan kita hamba dengan Allah ialah masa kita sujud. Tak ada dah. Dalam semua kelakuan kita jadi manusia ni, orang panggil kelakuan yang Allah Ta'ala paling suka ialah kelakuan sujud. Maka begitu indah, begitu moleknya apabila seorang manusia pergi mati tengah-tengah duk sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabit kita ni berdoa lah kata, ya Allah, wi matilah aku tengah-tengah duk sujud ya Allah, amin insya-Allah ni. Molek sabit amal ingat satu cerita weh. Ada satu cerita nak ayat ni. Bila-bila lagi ke kita lagi cerita ustaz. Ada satu cerita sebut dalam kitab, ada seorang tu dia tinggal kampung tempat dia pergi kepada satu pulau di tengah laut. Dia pergi di satu pulau di tengah laut, tiba-tiba dia amal situ. Kecek mudah-mudah dia nak zahid, nak zuhud, nak lepas daripada semua manusia ni, seolah dia dengan Tuhan ya. Dia pergi buat amal di tengah-tengah pulau, lepas tu di atas pulau tu ada pohon jelima sepahang. Ada pohon jelima sepahang, maka dia duk makan buah jelima tu. Tu makan dia tu. Duk makan buah jelima, lepas tu makan air. Air dia dari pulau dah. Makan air di tepi pulau, makan buah jelima, pohon jelima tu. Maka balas itulah kehidupan dia duk makan dia. Maka dia ni berzikir tak berhenti, wa amma tak berhenti, ko wa amma tu. Maka seorang abid tadi tu, dia nak kali dia sujud, dia minta dengan Tuhan ni 3 perkara. Dia minta dengan Tuhan. Masa dia sujud kepada Allah, dia minta dengan Tuhan ni 3 perkara. Mana 3 perkara? Yang pertama ialah dia minta ni, dia minta apabila dia wafat, apabila dia mati, dia minta wi Allah Subhanahu wa Ta'ala tu ditarik, dicabut nyawa dia tu masa dia sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patu masa yo amat tak pula tu bukan setahun dua tu. Lagi kita sebut tak salah siapa 500 tahun dia doang. Maka masa dia sujud dia minta 3 perkara. Yang pertama dia minta nak mati tengah-tengah duk sujud. Apabila tengah-tengah duk sujud semaya, minta wi Allah Taala ambil nyawa teka duk sujud tu. Dan yang kedua dia minta dengan Tuhan, apabila sudah siap dia mati ni, dia minta tambah wi jasad dia dimakan oleh ulat. Ya golek kita dia mati hanya orang ni ulat habis. Tapi dia minta dengan Allah, wi jasad dia tu ulat tak makan jasad dia.
Tu yang dua. Dan yang ketiga dia minta apabila dia bakit di pada masa besok, bakit pun dengan hal kena duk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu seorang abid yang beramal pada masa tu. Dia minta dengan Allah Taala 3 perkara. Tu dia tu sabit. Ya orang wali dulu-dulu, orang abid dulu-dulu tu, ya adalah 2-3 perkara dia nak sungguh-sungguh. Pas kita ramai-ramai ada ke tak? Hak kita istiqamah nak kali kita sujud, adalah benda kita nak. Ada ke tak? Tak ada nak nama kita dengan Tuhan ni. Sudah kerja lah. Serah sungguh ni. Pakai ikut Tuhan lah. Ni dia ni. Maka seorang abid ni, mula-mula dia minta gapo ni? Minta wi Allah Taala cabut nyawa dia masa dia duk sujud. Yang kedua, tak kala dia mati maka hulak gapo, bangkai gapo, semua binatang-binatang tak mari makan mayat dia. Dan yang ketiga, apabila bakit di pada masa ni, maka bakit dengan hal keadaan duk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 perkara dia minta, Allah Taala makbul belaka. Allah Taala terima belaka. Masa dia wafat, tengah-tengah duk sujud. Apabila dia mati, maka mayat dia tak dimakan oleh ulat, tak makan oleh binatang. Dan apabila dia bangkit di pada masa, maka dibangkit dengan hal keadaan dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni dia duk minta semua dia dengan Tuhan. Sabit kita ada gapo yang kita nak, kita minta lah kepada Allah. Minta lebih-lebih lagi di hari ni kita duk di bulan Syaban ni, kita nak benar-benar minta widai Ramadan. Kau nak menang lolo ni. Kalau tanya lolo ni, gapo kita nak menang lolo ni? Duk tergambar kat Ramadan tak tahu. Kau nak menang lolo ni, takut pergi mati tak ada jumpa dengan Ramadan. Sabit Nabi ajar doa di Rajab lagi dah. Minta berkat di Rajab. Lepas tu bulan Syaban ni. Wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Hak kita nak menang-menang ni ialah minta widai berjumpa dengan bulan Ramadan al-Mubarak. Hak kita takut sekali tahun depan tu takut tak ada. Tahun ni tu berasa-berasa supaya nak ada. Tapi kalau nak mati pun ada juga. Dia nak mati tak lama, tak ada sekai nak mati ni. Tak nak nombor nama, tak ada sekai, tak ada perkabat bercacau nak mati. Sedar ya. Siapa masa pak tak ada kira dah. Allahu Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tu dia tu. Jadi nak bagi tahu gapo ni? Agama yang sebenar ialah agama Islam. Maka dalam kehidupan kita 3 tu, Islam, iman, ihsan. 3 tu. Sabit ulama wak kita wajib kena ngaji 3 ilmu. Ilmu usul, isyarat iman. Ilmu fiqh, isyarat Islam. Ilmu tasawuf, isyarat ihsan. 3 tu, iman, Islam, ihsan. Ngaji ilmu tauhid, ngaji ilmu usul, ngaji ilmu kalam. Hal ni untuk kita nak kenal Allah, nak mengesahkan Allah, nak faham apa sifat-sifat kesempurnaan di zat Allah Subhanahu wa taala. Hak tu ngaji usul. Usul ni mati pak usul lalu dah. Pak kita mati le kubur. Man rabbuka? Siapa Tuhan engkau? Usul lalu dah. Pak kalau duk tah dunia kita tak mengaji langsung nak jawab tak leh. Wa man nabiyuka? Siapa nabimu? Pak kalau duk tah dunia sifat-sifat nabi kita tak belajar nak jawab tak leh. Wa ma kiblatuka? Apa kiblatmu? Kalau duk tah dunia kita tak semaya nak jawab tak leh. Pas semaya tu ilmu fiqh. Napa gitu? Masa duk tah dunia ni, apa mana kiblatmu? Mana kiblatmu? Nak jawab kan? Al-Ka'batu kiblati. Kaabah tu kiblat kita. Tak ada. Maka Kaabah kalau kita tak biasa semaya, tak biasa menghadap Kaabah, tak biasa menghadap le jatuh nak jawab tak leh. Ni dia ni. Patut man imamuka? Siapa imam engkau? Siapa imam kamu? Al-Quran imami. Al-Quran Quranlah tepah kita turut dia masa duk tah dunia ni. Hak ni benar-benar le kubur yang bukan akhir akan tanya kita. Man imamuka? Siapa imam engkau? Dia imammu. Dia imammu, yakni masa muda tah dunia tu, muda turut siapa dia? Muda ikut siapa?
Kalau masa kita duduk tah dunia ni, Quran kita tak biasa baca, kita tak biasa belajar, tak biasa mengaji tafsir Al-Quran, tak pada langsung, bime-bime takut nak jawab Al-Quran imami tak boleh. Tu ya. Sampai Allah demo duk kaca tu mengajilah ilmu usul, ilmu fiqh, patut selagi ilmu tasawuf untuk nak menyucikan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah dikatakan iman, Islam dan ihsan. Tu dia ni. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Tu dia. Ngaji usul nak betul pegangnya, ngaji fiqh nak betul amalan, ngaji tasawuf nak betul hati dengan Tuhan. Dia betul tiga ni selamat kita. Tu dia. Nak boleh masuk syurga kena betul tiga weh. Kena betul tiga perkara. Betul pegangnya, betul amalan, betul hati dengan Tuhan. Satu betul pegangnya, we kena dengan jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua betul amalan, we kena wisah. Kalau semaya pun kena, kalau puasa pun kena, dengan rukun syarat manik, we kena berlaku. Tu dia. Dan yang ketiga ngaji tasawuf, nak betul hati dengan Tuhan. We niat, we ikhlas, we betul kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nak keluarnya ujub, nak keluarnya riya, sum'ah, nak keluar apa habis tu. Tu dia ni. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu dia. Kama dia sama ayat kata wattakhadallahu Ibrahima khalila. Masya Allah. Ninglah orang lebih, Masya Allah ni. Orang yang lebih, orang yang mana diakad oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu orang lebih sungguh. Siapa dia orang lebih sungguh? Ialah mereka yang diakad oleh Allah. Kalau mereka yang diakad oleh manusia tu belum tentu dia lebih tak lebih. Kenapa tu? Manusia yang lebih sungguh, mana-mana manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada manusia yang Allah Taala angkat ialah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka Allah Ta'ala akad Nabi Ibrahim ni siapa setara mana? Siapa Allah Ta'ala beri jiha kepadanya dengan kata khalilan, yang dikatakan khalilullah. Wattakhazallahu Ibrahima khalila. Dan telah mengambil oleh Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim itu perbuat khalil, pilihan yang bersih, mahabbah semata-mata Allahu Rabbi. Allah Ta'ala pilih hamba dia yang bernama Ibrahim ni jadi Khalilullah, jadi kekasih dia, jadi sayang rapik dia, kacak mudah-mudah jadi kekasih dia, jadi Khalil dia. Allah ni siapa yang akad ni? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengakad Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka sebagaimana kita maklum, Nabi Ibrahim ni dengan sebab Allah Ta'ala mengakadkan dia siapa jadi martabat Khalilullah dengan sebab 2-3 perkara yang kita maklum tu. Mana? Yang pertama ialah boleh lebihnya Nabi Ibrahim dengan kerana Nabi Ibrahim ni dia mendahulukan perintah Allah di atas semua perintah yang lain. Dia mendahulu hak Tuhan lebih daripada segala-gala kerja lain. Siapa gapo? Siapa Allah Ta'ala suruh sembelih anak sekalipun, dia jangan sembelih anak walaupun anak dia sendiri dia kasih setara mana sekalipun. Ni jiwa Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak ni tak ada dah. Ibu bapa ni saya ke anak, dia jangan tukar dengan segala-gala. Tak itu. Dengan kereta dia tak tukar dengan anak. Saya ke anak ni. Tak itu. Saya ke anak ni saya sungguh. Dengan kereta 45 buah, rumah 45 pintu, tanah. Ni rumah. Rai 45 tepat, tanah 40 rai nak tukar dengan anak dak. Tak tukar dengan anak. Tak itu. Piu ke kuasa tukar. Tak tukar. Oh, bukan anak kucing anak orang dah yang ni. Oh, tak tukar. Dia mau halal 5 juta. Tak tukar. Dia mau halal 10 juta. Tak tukar. Tak tukarlah dengan anak ni. Saya sungguh. Maka tiba-tiba suruh sembelih. Lepas tu dalam mimpi lah tu, suruh sembelih.
Suruh Nabi Ibrahim tu sembelih anak, tapi nak royak kata Ibrahim tu dia mendahulukan perintah Allah, walaupun anak dia saya setara mana, dia rindu balah mana pun, dia jauh sembelih anak. Jauh walaupun sembelih anak. Allah masya-Allah wa masya-Allah. Ya jauh walaupun sembelih anak dia sendiri. Tapi akhir sekali sembelih kedak we. Dia tu nak sembelih sungguh, tapi diganti dengan seekor kibah. Kibah siapa? Kibah Habil. Bukan Qabil, Habil. Dari syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala cuba teruk. Cuba dengan sembelih anak weh. Lu dah hati tak sapa nak buat alih. So, tu tepat lebih Ibrahim. Dan yang kedua tepat lebih Nabi Allah Ibrahimnya. Siapa diakak, siapa Khalilullah. Ngakana Nabi Ibrahim tu dia tawakal, dia serah bulat semata-mata kepada Allah. Mana dalil? Masa demo bakar dia. Hagano demo nak bakar Ibrahim. Apabila demo maklum, demo nyata dah. Kata Nabi Ibrahim itulah orang kata berala dalam kota Raja Namrud. Tu cerita dia kan. Nabi Ibrahim ni hari raya Raja Namrud semua pakak pergi celong belaka. Pakak pergi celong, pakak pergi telo belaka. Ibrahim tak sedih. Maka dengan mek peluang itulah ya ambil kapal habisnya dekat tekah habis. Nyekat kau lah Nabi Ibrahim ni. Maka dengan ringkas cerita ni, apabila demo maklum kata Nabi Ibrahim itulah orang yang merutuh mengkatakkan berhala-berhala yang disembah oleh Raja Namrud tu. Lalu tu akhir ceritanya jatuh hukum kena bakar Nabi Ibrahim. Allah nya ambil kayu api banyak nak bakar. Siapa nak tahak gitu tak boleh. Api tu ni panah berdakwah, siapa kena buat jetak. Kena buat jetak dah itu. Kalau pasal nak letak gitu tak pada api kuat berdakwah. Siapa kena jetak. Tapi keramat berkat Ibrahim demo jetak tak naik. Gejetak tak naik. Gejetak tak naik. Akhir sekali ayah dia Azar. Gejetak baru naik. Apabila Pak Nabi Ibrahim tu ni jetak lepas tu yun tahak dalam api tu, muka jatuh dalam api. Lalu itulah malaikat mari tanya Nabi Ibrahim, "Hei Nabi Ibrahim, mu nak minta tolong gapo kata dengan aku ni?" Nak tolong gapo dengan aku ni? Ibrahim kata, "Hasbi Allah, memadalah aku dengan Allah, lu siapa? Wa ni'mal wakil, dan Tuhanlah sebaik-baik tempat aku wakil. Hakku ni pada Tuhan ya. Mu makhluk seperti juga. Kalau bukan dengan izin Allah, mu pun nak tolong ku tak boleh. Ning orang panggil tawakal dia dengan Allah. Kita boleh ayat cerita gitu ya. Hati tak sapa. Ning Nabi Ibrahim ni. Yang pertama dia mendahului je Allah. Yang kedua dia tawakal kepada Allah. Dan amalan yang tiga Nabi Ibrahim gapo dia? Boleh siapa akik, siapa mertabak Khalilullah ni. Yang ketiga Nabi Ibrahim dia ni orang yang sangat memelia kepada tetamu hok mari di rumah. Hok yang tiga ni nampak ada jalan sikit kita ni. Yang pertama nak dulu hijau Tuhan ni, payah semaya lewat semua. Yang kedua nak tawakal betul-betul siapa doleh api perharap Tuhan. Payah, ketah hidung sikit pun pergi klinik lalu lah. Benar tak salah tapi tawakal tak sapa nak ya. Dan yang ketiga Nabi Ibrahim ni dia melia kepada tetamu. Walaupun kenal tak kenal, rapat tak rapat, asal orang mari rumah dia tu dia melia ya jamu sungguh. Ni sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa ada dalam rumah waktu beh. Ya ada orang biasa itu. Dia pergi di rumah juga Allah waktu beh habis. Siapa ke sekuh hapak waktu baik. Orang kata melia dia tak ada nak cek buat rana tu. Ya tu waktu baik sungguh. Ada orang pasal tu. Berzikir tak ada lah mana ada. Zikir tak ada banyak mana. Quran pun jari-jari. Semaya sunat pun kokoh rajin gitulah. Tapi dia orang pergi rumah dia ke Allahu Rabbi. Lepas teh susu. Lepas teh susu KPO. Lepas KPO susu. Allahnya jamu sungguh. Adakah pedapur habis waktu baik. Ya ada masa tu. Ada setengah manusia ni sejauh ya. Kedekuk pahai. Kedekuk sana pahai lah tu. Allahu Rabbi. Nak tengok saya.
Tu dia. Hak pasal saya sungguh. Tak itu. Ni Nabi Ibrahim, Allah Taala wik dia Khalilullah dengan sebab 3 perkara itulah. Yang pertama, dia dulu kerja Tuhan. Yang kedua, dia tawakal kepada Allah. Yang ketiga, dia sangat melia kepada tetamu orang yang mari di rumah dia. Tu dia ni. Hak tu Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Musa ni Kalimullah. Nabi Musa tu boleh jihad Kalimullah. Sebab Nabi Musa ni dia boleh bertutur, boleh bertitah, boleh bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi Musa. Allah tahu lebih ke Musa tu boleh berkecek dia dengan Tuhan. Lepas tu dengan rupa kelakuan lah mana tu, hak tu wallahu a'lam. Hak tu dikhilaflah di kalangan Abu Mas'ud Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari tengah di dalam kitab Usuluddin tu. La takrib pada ayat, la faridah semua ada ayat belaka. Wa kallamallahu Musa taklima tu. Nah, bertuturlah oleh Allah akan Nabi Musa sebagai bertutur tu malah mana? Dia kecek betul mentah-mentah, dia dengar sifat kalih hak asal ke Allah Taala wak suara patu dia dengar, hak tu khilaf di kalangan ulama. Tapi Nabi Musa dengar sungguh. Tu dia dua. Dan Nabi Isa tu ruhullah. Nabi Isa tu digelar ruhullah. Isa tu roh Tuhan. Bukan Tuhan tu ada roh. Bukan Tuhan tu hidup dengan roh seperti kita ni tak. Tapi Nabi Musa geletak Nabi Isa ruhullah. Sebab Siti Maryam ni dia perut besar tak ada pak. Nah, Siti Maryam ni dia perut besar tak ada pak. Maka dia perut besar tak ada suami. Nah, tiba-tiba ditiup roh masuk lalu dalam rahim dia. Siapa Nabi Isa ruhullah. Setengah demo pakai gini weh. Siti Maryam ni bini Tuhan. Tok laki dia tu Tuhan. Anak dia Isa, anak Tuhan. Ni pergilah tu lah weh. Nabi Isa anak Tuhan. Allah tu tu Tuhan. Lepas tu Maryam tu bini Tuhan. Lepas tu la kul humain mai ada. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Tuhan tak beranak, Tuhan tak ada pesan orang tak beranak dia tak beranak ke orang. Tak ada dituk lelaki siapa dia dak laka-laka. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tu di antara ni. Ada semua depa pakai begitu Tuhan 3 apa ada. Tuhan hak sungguh tu pun Tuhan, Siti Maryam tu pun Tuhan, Nabi Isa tu pun Tuhan. Jadi 3 bedah. Ya lah tu. Allah minta jauh dengan Tuhan. Tu agama yang sesat, agama yang silap. Tu dia. Patuh lebih sekali gak siapa dia weh? Muhammad Habibullah. Muhammad Habibullah. Nabi Muhammad Habibullah. Tak ada dah. Hak paling lebih di sisi Allah ialah Habibullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bah kalau kita tanya, kita nak ke tak Allah Taala tu sayang kita? Nak ke tak? Nak tu sayang kita ni. Kalau nak wi Tuhan tu sayang kita, kena kita tu sayang ke Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kita nak Allah Taala tu sayang kita ni, kita turut orang Allah Taala kasih. Sabit tu Nabi kata fattabi'uni, lo kena sebut fattabi'uni, muturutlah aku yuhibbukumullah. Kalau mung tu turut aku ni, nescaya mung pa Allah Taala kasih. Sabit kena hidup sunnah. Apa tu? Walaupun Nabi tu mati lama dah, tapi sunnah dah hidup bagi mereka-mereka yang hidup sunnah. Nabi mati tapi sunnah dah hidup. Sunnah Nabi ni banyak. Kalau kita nak Allah Ta'ala tu kasih kepada kita, maka salah satu cara tu gapo dia ialah kita kena menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sunnah Nabi tu sangat-sangat banyak. Sama debat peribadi, cara pergaulan dengan jiran, dengan masyarakat, dengan dia tu, semua tu dari sunnah Nabi belaka. Sebab apa yang berlaku di atas Nabi, semua tu sunnah bagi kita umat belaka.
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Semua yang berlaku atas Nabi semua tu tauladan bagi tu umat segala-galanya. Maka begitu sedihnya, begitu ruginya manusia ni dengan Nabi dia tak ada dah, jabat saleh tak ada dah, dakat dia tak ada dah, maka sunnah dia tak turut pula dah. Tak terlekat sahabat Nabi dengan dia. Dengan tuan sendiri tak ada bertemu dah, jabat saleh pun dah dah, Nabi baca khutbah pun tak ada dengar, Nabi tak ambil semaya pun tak biasa di makmum, tiba-tiba Nabi tinggal sunnah pun kita tak turut. Lepas tu, hak tu tak turut sodah, lepas tu nama Nabi pun tak nak sebut mana. Gapo? Selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Tu dia ni. Pahala Quran banyak sebut innallaha yuhibbus sabirin, innallaha yuhibbul muttaqin, innallaha yuhibbul qanitin, innallaha yuhibbu apa nama ni? Banyak. Innallaha yuhibbus sabirin, yuhibbul mukhlisin, yuhibbus sabirin. Banyak. Nah, Allah Taala kasih kepada orang suka munfiqin, orang suka infak, orang sabar, orang ikhlas, orang tawaduk, semua tu Allah Taala kasih belaka-laka tu. Habis itu kama dia akhir ayat kata walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu Rabbi. Dan bagi Allah Ta'ala lah barang yang dalam 7 petala langit dan barang yang dalam 7 petala bumi ni, milik dan kejadian dan hamba, ya isyarat. Tiga-tiga lalu dah. Nah, semua 7 petala langit, 7 petala bumi, semua tu milik Allah. Semua tu kejadian Allah. Semua tu hamba Allah Ta'ala belaka-laka. Semua tu hak Tuhan belaka. Hatta hingga kita ni hak Allah. Apabila hak Allah, semua hak kita ia tahu belaka. Nampak tu? Rang arai kong rau Allah Ta'ala rumut. Rau kriat arai, rau nek teng arai Allah rumut. Habis sial sikit. Tak ada. Setengah demo ni siap dah lah. Hati tak senang, no buat baik mana ni, hati tak senang. Kita kena gi serah, kena gi cerita, gi royak kepada tuwe hawa hati kita tu. Nema huacai rau mi panha, rau tong pai periksaกับเจ้าของหัวใจไปให้ได้ล่ะเสียเดี๋ยวนะในเมื่อหัวใจเรามีปัญหาเราต้องไปปรึกษากับเจ้าของหัวใจ bukan nyakit jatuh rotai tu tak apa lagi membawa pita tu. Apabila hati kita ada masalah, hati kita siap adalah ya Allah, aku ni lalai dengan dunia ya Allah, hatiku kurang mengingati Engkau ya Allah, aku penuh dengan dosa ya Allah, Tuhan aku kurang ikhlas ya Allah, hatiku ada masalah ni ya Allah ni. Tuhan, hatiku ada masalah. Apabila hati kita ada masalah, kita kena pergi mengadu kepada Tuhan yang buat hati kita. Maka siapa dia yang buat hati kita ni? ใครคือเจ้าของหัวใจของเรา ใครคือเจ้าของหัวใจของเรา Genosia cak ni. Nampak tu? Pio jadi Tuhan buat hati kita. Siapa dia? ใครคือเจ้าของ Apa dia? Allah. Allah คือเจ้าของ Dialah Tuhan, Dialah milik semua segala perkara, Dialah Tuhan bagi kita. Hati kita siapa dia Tuhan? Allah Ta'ala lah Tuhan bagi hati kita. Maka apabila hati kita ada masalah, kita mengadu kepada Allah. Lebih-lebih lagi bulan puasa nak sapa ni Allah. Ambo ya ke ambo sendiri. Dan kita lama-lama ni bulan puasa tahun ni kita niat, kita azah lalu dah. Kata tahun ni nak kuat wi sungguh insya-Allah ni. Kita dah pelak banyak tahun dah ni. Lai pi leo tirau pelak. Banyak tahun dah kita pelak ni. Hak pelak mana-mana tak lepas. Tak lepas tu pelak nah. Terawih, tak terawih banyak. Tak lepas dia kata banyak tak terawih. Hak tak terawih tu lah. Hak terawih tu masya-Allah. Napa lah itu? Hak tak lepas. Kalau tanya betul-betul ni. Tak lepas. Pia ratik hak tak khotek
Quran tahun lepas. Berlaku Allah. Pelah. Tahun lepas kalau siapa dia tak khatam Al-Quran, pelah. Tahun lepas kalau siapa dia tak bangun bayar tahajud nak malam, pelah. Tahun lepas kalau siapa dia tak Jumaat nak waktu, pelah. Tu pelah je ada tu. Tahun lepas siapa dia tak terawih, pelah. Pas nak tanya, kita nak pelak pula dah kena tahun ni. Tahun lepas kita pelak semua. Quran pun tak ada khatam, sedekah pun tak ada banyak. Oh, pelak banyak. Maka tahun ni kita nak pelak pula kena. Sabit tahun ni you kena insya-Allah jangan pelak. Kena peluk tahun ni. Lepas tu lagi, bulan puasa ni ya bulan lebih, bukan bulan Ramadan. Sabit kena luar biasa. Kalau bulan lain kita bangun pukul 5, bulan puasa pun bangun pukul 5, tak ada beza bulan puasa dengan bulan lain. Bulan Ramadan kita bangun orang bel subuh. As-salatu khairum minan naum. Ledah biar tu bangun. Lepas tu bulan puasa pun bangun biar tu juga. Tak ada beza. Bulan puasa gena-gena sejam belum subuh kena bangun. Kalau kita tak boleh bangun sejam belum subuh, tak ada beza bulan puasa dengan bulan lain. Bulan lain kita tak baca mana Quran. Tiba-tiba bulan puasa pun tak baca juga. Tak ada beza bulan puasa dengan bulan lain. Bulan lain tahajud kita tak semaya. Lepas tu bulan puasa pun tak semaya juga. Tak ada beza bulan puasa dengan bulan lain. Apa tu? Cuma saja tempat tak serupa sikit. Ya tak makan. Ya tu salah. Bulan lain tu nak makan tengah hari. Bulan puasa tu dia ok pelat lah dia tidur maya dah. Tidur tu dia. Ada 10 minit orang nak barulah bangun. Nyanyo. Sabit tahun ni amri akak amor sendiri ni. Tahun ni lah mana insya-Allah kita bersungguhlah tahun. Tahajud, witir, taubat, wuduk, hajat, qiyamul lail, wihduk. Lepas tu Quran kurang-kurang kali khatam kena boleh. Lepas tu fak tino mana orang. Orang tino dia tahu hari dia mai apa hari. Orang tino kena buk sikit. Aku tak ada nak khatam mari hari. Tak khatam semua. Ke mai hari 30 hari. Tahu tu kalau pelak cah-cah. Apa tu? Orang tino kena kuat lagi baca Quran. Sebab apa? Sebab dia boleh agak. Kalau dia mari 7 hari, dia kena agak kata boleh puasa dia boleh baca Quran ni 23 hari je. Maka di dalam masa 23 hari kena buat berapa juz sehari nak khatam Quran. Kita orang jatuh tu sejuz hari tak apa. Sejuz hari 30 hari 30 juz. Ada setengah demo tu hari mula-mula lu tak kelek rumah duk sejik tak reti. Dia kuat. Jadi kuat mula-mula. Mula akhir-akhir kau tak nampak. Puan tarawih tu 10 malam mula-mula penuh. 10 malam yang kedua setengah. 10 malam yang 3 tinggal 2 sah. Tu pun kecil manis darah tinggi hak cucu tamat ambil. Tu pun semaya jaga tu kawik tu. Dia. Semaya apa sesah. Allahu Rabbi ya Karim. Kenapa tu? Sabit amoy akak amo sendirilah. Tahun ning bala-bala mana kita azza wi kuat, akik semangat wi tinggi. Tahun ni segala amalan yang sepatut buat di bulan Ramadan aku nak kutip buat habis. Kecek mudah-mudah bulan puasa ni supaya dengan tanah sekeping. Ramadan priap semen tanah sekeping. Patu tanah baja. Ikut tanah penama hidup belaka, lepas tu buah banyak, lepas tu dia buat apa tak tanah, ikut tanah sikit buah banyak. So gapo baca Quran satu huruf pun boleh pahala sampai berpuluh-puluh ribu. Bismillahirrahmanirrahim. Nun sadaqallahul azim. Banyak dah pahala dah tu di malah doa sutra orang gagak bis oh banyak dah boleh pahala tu. Apa tu? Sampai orang gogak ni kalau dia khatam Quran ni, banyak kali khatam dah dia tu. Nak surah Fatihah tu apa terik dah. Alhamdulillah. Hanya terik dah dia tu. Maka Allah Taala wi pahala tu
kira habis. Walaupun hogok sekalipun duk bis Allah Ta'ala kira habis. Bis. 3 kali bis. Kira habis. Allah ni kemurahan Allah Ta'ala. Sampai insya-Allah mudah-mudahan bulan puasa tahun ni kita azawi kuat. Ya Allah, mula-mula sekali wa ballighna Ramadan. Allahumma tawil umurana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mu panjanglah umur kami ya Allah. Ya Allah, wi panjanglah umur aku ya Allah. Wi ku dapat jumpa dengan Ramadan ya Allah. Tapi apabila pak dia mau tengok nampak anak bulan, kurang-kurang kita kata alhamdulillah ala ni'mati Ramadan. Ada setengah dia mau pak nampak anak bulan 1 Ramadan, siap apa tak tahu. Jadi tak ada nak mana gitu. Alhamdulillah mujurnya tahun ni aku dah berjumpa pula dengan Ramadan al-Mubarak, masya-Allah. Nampak tu? Nah. Pak kita ni duk keranung, duk Ramadan nak kuat nah. Lah ni relax. Kalau relax lah ni Ramadan pun tak agak, percaya. Kena kuat lah ni dah. Nampak dah. Habis tu sebagai wis semangat untuk amal sendiri dan untuk kita ramai-ramai, mudah-mudahan kita tu jadi berasa nampak ku amal ni, kama di akhir kata wa kana Allahu bi kulli syai'in muhita, dan adalah Allah Ta'ala dengan tiap-tiap suatu, tiap-tiap perkara semua ni meliputi semua. Allah Ta'ala tu tahu belaka-laka ilmu dia. Semua Allah Ta'ala wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Semua setiap perkara semua tu meliputi habis, atas bawah kiri kanan belakang depan semua Allah Ta'ala nampak. Allah Ta'ala tahu segala-gala. Benda halus, benda besar, ringan, berat, jauh, dekat, semua tak lepas daripada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu dia Dan kudrat kuasa Allah sentiasa Allah Ta'ala bersifat dengan yang demikian itu ni, dengan sifat yang demikian itu, sifat ilmu dan sifat kudrat. Allah Ta'ala sentiasa bersifat dengan sifat ilmu, bersifat dengan sifat kudrat. Allah Ta'ala sangat kuasa, Allah Ta'ala sangat mengetahui. Inilah sifat kesempurnaan yang ada di zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Rabbi ya Karim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, masya-Allah. Allah tu dia lah, sahabat kita ni boleh mengaji pun wujud dah. Tak ada kan? Boleh duk berdengar pun tak apa dah. Alhamdulillah, bersyukur kita dengan Allah. Tak itu. Sahabat kita tak berdengar langsung. Jadi galai tahu ke mana hujung dia panggil. Tak kembali ke pangkal jalan lah, tu dia. Nak pernah sekat tu dulu dah kitab tafsir ni. InsyaAllah kita sama semula pada kata wa yastaftunaka fin nisa qulillahu yuftikum fihin. Ni nampak nak pergi kepada bab-bab pesaka ni, bab-bab faraid, bab-bab cara bagi pesaka kepada orang perempuan dan juga kanak-kanak. Kerana pada zaman jahiliyah bab faraid, bab pesaka tu ia takwi ke orang betina, ia takwi ke budak-budak walaupun lelaki. Pada masa jahiliyah itu apabila mati pak boleh makan pesaka tu orang jatuh. Lepas tu hak besar-besar. Budak-budak dia takwi. Siapa anak yatim dia takwi. Apalagi pula orang betina siapa binding tak boleh makan pesaka. Pak tu lelaki mati gak klik free, klik jari 10 itu. Tu zaman jahiliyah. Apabila Islam hari, orang betina boleh makan pesaka. Sebab orang yang tetap dapat makan pesaka 5 orang ni cerak. Tak ada siapa dia dapat mendinding akan dia. Yang pertama anak, yang kedua bapa, yang ketiga ibu, yang keempat suami, yang kelima isteri. 5 orang ni panggil warasah. Balah-balah mana pun kena boleh makan pesaka. Lepas tu banyak mana tu tengok Allah Ta'ala qadar lah. Nampak ni? Habis kata wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala
wa nafa'na bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Kita baca kitab ni sikit. La ilaha illallah. Bismillah. Faslun itu dah. Faslun fi adabil wudu'i. Faslun fi adabil wudu'i. Ini suatu fasal. Ini suatu fasal pada nak menyatakan adab mengambil air sembahyang. Ambil air semaya ni pun ada adab-adab dia. Siapa dia sempurna di air semaya, orang itulah dibawa-bawa siapa sempurna semaya dia. Siapa dia tak sempurna di air semaya dah, maka dibawa-bawa siapa tak sempurna semaya dia. Maka maksud kita sungguh semaya sepenuh. Maka kalau air semaya lagi pun kita tak sepenuh, dibawa-bawa siapa semaya pun tak sepenuh, maka wuduk pun ada adab-adab dia. Maka dia kata di sini, maka apabila selesai yakni oleh seorang daripada istinja, selepas daripada istinja sudah siap, maka jangan engkau tinggalkan bersugi. Tu dia ni. Jadi sebelum daripada kita nak air semaya gapo ni, lepas istinja siap, maka janganlah sekali-kali kita tinggalkan amalan bersugi. Amalan ni banyak orang tak amal. Siapa hadis Nabi sebut nah, orang semaya bersugi dengan orang semaya tak sugi, maka lebih orang semaya sugi tu sampai 70 ganda. Supaya 70 kali dia semaya. Pas lebih-lebih lagi kita orang umur hujung-hujung ni kena ambil cara laba ni. Maka di situ khilaf ulama tu, kena pakai kayu sugi hak tukar ke hak lain. Tak apa. Maka ada ke ulama kata kita guna dengan beruh gigi tu pun tak apa dah. Sampai kita lah ni beruh gigi tu lah dah tu. Nah, ada tak beruh gigi? Ada dah. Tak ada dah. Dia ni. Sugi tapi hak sunnah sungguh kayu sugi tu. Tu dia. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata as-siwaku as-siwaku matharatun lil fami wa mardatun lirabbi wa muhiddatun lil basari. Allahu Rabbi, Masya Allah. Nabi kata artinya bersugi itu bermula sugi ni menyucikan bagi mulut,